Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Ahmad Farouk bin Ahmad Nasri dari Kumpulan MAS mewakili ahli kumpulan saya iaitu Nur Afiqah dan Nailah Safia. Pada hari ini saya akan membentangkan secara ringkas berkaitan sejarah seni khat di alam Melayu. Seterusnya, berkaitan tentang sejarah seni khat di alam Melayu, secara pengenalannya, khat adalah satu perkataan dari bahasa Arab yang membawa maksud garisan. Seni khat pula merujuk kepada garisan indah yang membentuk tulisan. Jadi, berkaitan tentang sejarah seni khat, tulisan khat ini mula datang di tanah Melayu pada abad ke-7 Masihi lagi. Hasil daripada dakwah dan perniagaan yang berhampiran di Kudarat. Terdapat salah satu tempat yang menjadi pusat permulaan dan penyebaran seni khat ini di tanah Melayu, iaitu Perluk Sumatera. Melaka telah mengambil alih peranan pusat perniagaan dan penyebaran Islam di tanah Melayu hingga kurun ke-15. Jadi pada asas sejarah seni khat ini, pada asasnya pertemuan batu bersurat di Terengganu menjadi bukti bahawa khat Arab ini digunakan di tanah Melayu sejak ratusan tahun lagi. Pada zaman keagungan Kerajaan Melayu Islam, seni khat ini digunakan pada duit siling dan batu nisan, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah pula, wang emas, cokhar, cok mohor, pingat dan benteng kebesaran kerajaan negeri juga diukir dengan khat. Selain itu, tulisan khat bahasa Arab juga digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Berkaitan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam menghasil tulisan khat di tanah Melayu pada zaman dahulu, mereka hanya menggunakan batang pokok resam sebagai bahan utama dalam menulis tulisan khat. Penggunaan batang resam ini menghasilkan tulisan khat dengan hujung batang resam itu ditoraskan dan dicelup dengan lakwat sebelum dilakarkan pada kertas. Seni khat ini terus berkembang dengan pembelajaran di sekolah-sekolah seperti pondok, sekolah-sekolah Arab dan lain-lain lagi. Terdapat ramai guru yang dilahirkan bagi mengajar jawi dari maktab perguruan Sultan Idris dan Tanjung Malim. Seni khat ini juga mempunyai sekolah-sekolah yang telah melahirkan penulis-penulis khat dari tanah air sendiri. Contoh-contoh sekolah yang telah dilahirkan seperti Madrasah Al-Atas Johor, Maktab Mahmud Kedah, Madrasah Muhammadiyah Kelantan, Sekolah Sultan Zainal Abidin Terengganu. Hasil daripada perkembangan tulisan seni khat tersebut telah dilahirkan ramai penulis khat yang terkenal seperti Syed Abdul Rahman bin Hassan Al-Atas, Haji Wan Saleh Fakih bin Wan Izzat dan ramai lagi. Selain itu, tenunan songket dan hiasan juga membuktikan keunikan penggunaan seni khat di tanah Melayu dan seterusnya berkembang di Malaysia. Pengaplikasian seni khat terus berkekalan sehingga hari demi hari dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai jenis-jenis tulisan khat di negara Malaysia dan juga di negara-negara lain, seperti contohnya khat Nasr, khat Raqa'ah dan khat Sulus. Seterusnya, saya akan menerangkan pula sejarah jenis-jenis khat yang terdapat di Malaysia dan di negara-negara lain. Pertama sekali, berkaitan tentang khat Nasr. Ia mula berkembang daripada bentuk kaku kepada bentuk terkini sejak daripada zaman Rasulullah SAW. Khat ini telah digunakan di jabatan-jabatan kerajaan dalam urusan surat menyurat pada zaman permulaan Islam. Pada pemerintahan kerajaan Abbasiyah, kurun ketiga dan kurun keempat, ahli sejarah menjelaskan khat ini semakin baik bentuknya. Ini disebabkan Ali bin Muwaqalah telah mencipta satu kaedah
penulisan qad nasakh. Seterusnya, pada zaman Atibikah, qad nasakh diperbaiki sehingga dikenali sebagai qad nasakh Atik. Qad ini kemudiannya digunakan dalam penulisan Al-Quran pada zaman pertengahan Islam menggantikan qad kufi klasik. Qad nasakh terbahagi kepada dua, iaitu nasakh klasik dan nasakh akbar. Qad nasakh klasik bermula semenjak zaman pemerintahan Kerajaan Abbasiyah, manakala qad nasakh akbar pula adalah qad nasakh yang telah dikembangkan dari segi bentuk dan jelas dan huruf yang tebal. Tulisan ini juga dinamakan tulisan surat khabar kerana digunakan secara meluas dalam bidang akhbar. Seterusnya, berkaitan pula tentang qad raka'ah. Jadi qad raka'ah ini bermaksud terbisan kertas yang ditulis. Ia dicetak oleh orang Turki pada zaman Kerajaan Osmaniyah. Tujuan tulisan ini dicetak adalah untuk menyeragamkan tulisan dalam semua urusan rasmi dalam kaki tangan kerajaan. Antara ciri-ciri tulisan ini ialah ia ditulis dalam bentuk huruf yang kecil, lebih cepat dan mudah ditulis jika dibandingkan dengan qad nasakh. Penggunaan qad ini di dalam masyarakat kita tertumpu kepada penulisan nota dan tulisan. Akhir sekali, berkaitan pula tentang qad sulus. Jadi, secara pengenalannya, qad ini dinamakan sulus kerana huruf menegaknya ditulis dengan mata pen yang ukuran lebarnya menyamai 1/3 mata pen. Akan tetapi, ada juga pendapat yang menyatakan bahawa pada asalnya, tulisan qad ini ditulis menebal dengan 24 helaian bulu kuda. Qad ini juga merupakan qad yang paling sukar dibandingkan dengan qad-qad yang lain. Dan kesukarannya itu dari segi kaedah dalam menulisnya, ukuran, gaya memperelokkan atau kemampuan untuk menghasilkan tulisan yang tepat dari segi ukuran dan seninya. Qad ini juga, dalam menggunakan qad ini juga biasanya digunakan dalam menghiasi bangunan-bangunan, iaitu seperti ruang-ruang dinding, dan juga digunakan dalam khutbah masjid. Di sini juga ada disertakan contoh yang menunjukkan ketiga-tiga jenis tulisan qad semacam tadi, iaitu qad nasakh, qad raka'ah dan qad sulus. Pertama kali contoh yang menunjukkan contoh bagi qad nasakh. Jadi apa yang kita dapat simpulkan berdasarkan qad nasakh ini, ia ditulis dengan huruf yang sangat kecil, mempunyai baris tanpa hiasan yang rumit, dan ia juga ditulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Bagi kedua, iaitu qad raka'ah. Qad raka'ah ni apa yang boleh kita cakapkan, ia berbentuk ringkas, kecil, lurus dan pendek. Titiknya hanya separuh segi. Ia juga tiada tanda bacaan. Selain itu, ia juga tulisan ini juga jelas dan mudah dibaca. Bagi qad sulus pula, ia mempunyai banyak hiasan yang rumit dan padat. Huruf alif, lam dan kaf mempunyai kepala, iaitu yang dapat kita sebut ialah tarwis. Hurufnya juga lebih besar daripada qad nasakh. Jadi sekian sahaja daripada saya. Sekiranya terdapat salah dan kekurangan dalam saya menyampaikan pembentangan seperti tadi, diharap semua pihak dapat memaafkan saya. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua.